merekodkan kelas. Okey, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Jadi murid-murid, malam ini kita akan bincang 2 bab secara khusus ya. Satu, tingkatan 5 bab 3. Tingkatan 5 bab 3. Cikgu, apa berkenaan dengan bab 3 ini pula? Secara tingkatan 5 bab 3, dia belajar berkenaan dengan nutrien. Nutrien yang diperlukan oleh tumbuh-tumbuhan dan juga bagaimana nutrien itu diserap masuk ke dalam tumbuh-tumbuhan. Okey, itu ada bahagian dia. Tapi cikgu tak sempat nak sentuh. Cikgu akan terus pergi ke 3.3 ini. Ini pun ada berkait juga dengan topik yang kita telah belajar pada minggu lepas berkenaan dengan jenis pemakanan, nutrisi mikroorganisma. Jadi kita nak sambung kat sini nutrisi untuk tumbuhan. Satu. 3.3, standard kandungan 3.3, muka surat 68, buku teks. Kalau kamu ada buku teks. Kalau tak ada, fokus pada screen sajalah. Tak ada masalah. Okey, cikgu pun akan gunakan bahan PowerPoint yang telah cikgu share dalam grup. Okey, bukan grup lah, dalam Google Classroom. Anda boleh buka juga. Pada masa yang sama, cikgu kalau sempat akan sentuh bab 8 tingkatan 4. Sistem respirasi dalam manusia dan haiwan. Okey, sekali lagi, cikgu minta jangan tanya. Bukan. Jangan tanya kenapa kita nak belajar 2 bab ini ya. Sendiri faham, kita dah dekat dengan peperiksaan pertengahan tahun. Jadi harap bantulah untuk sebagai ulang kaji. Okey, kita akan sentuh beberapa bab set standard kandungan ni, maksudnya subtopik di dalam bab tersebut. Okey, jadi bermula dengan tingkatan 5 bab 3. Okey, tingkatan 5 bab 3. Okey, kita kata bidang pembelajaran lah. Kita akan sentuh 3.3, standard kandungan 3.3. Okey, jadi seperti yang anda tengok pada skrin, maka kamu nampaklah istilah nutrisi. Izinkan cikgu bukakan slide yang ada. Okey, ini slide yang semua ada ya. Kamu pun boleh buka daripada panggil apa itu, Google Classroom ya. Jadi cikgu tak perlu tunjukkan cara itu sekarang. Jadi anda perlu fahamlah. Jadi bagaimana tumbuh-tumbuhan itu mereka menyesuaikan diri untuk mendapat nutrien. Jadi seperti yang anda tengok. Kamu boleh tengok pada skrin lah. Tumbuhan karnivor adalah, kita panggil tumbuhan karnivor cikgu. Mereka makan. Okay, kamu pun dah belajar perkataan karnivor kan. Jadi mereka masih menjalani fotosintesis. Kamu perlu faham ya. Jadi soalan ini kalau ditanya, dia agak mengelirukan. Cikgu, karnivor kan, tapi kenapa dia boleh jalan fotosintesis? Ingat, selagi tumbuhan itu berwarna hijau, logik ya, tumbuhan itu hijau, maksudnya dia ada klorofil. Okay, dia ada kloroplas, organel itu, komponen sel itu organel, namanya kloroplas. Dalam kloroplas itu ada klorofil lah, maka dia boleh membuat fotosintesis. Tetapi, okay, dia masih merangkap dan mencernahkan serangga dan haiwan kecil untuk mendapatkan mineral. Okay, jadi seperti yang anda tengok pada skrin, okay, ada periuk kera, okay, periuk kera ya, di mana dan juga sandiu itu, dia akan merempeskan makanan untuk menarik serangga ataupun organisma kecil untuk datang makan pada masa yang sama, merangkapkan mereka. Okey? Mana perangkap lalat venus lah, kamu boleh tengok. Ini panggil tumbuhan karnivor. Okey? Kita nak buat ulang kaji ya. Saya hanya nak minta fokus kepada jenis pemakanan lah. Saya harap anda boleh nampak dan anda boleh jelas ya. Tumbuh-tumbuhan pun ada cara mendapat nutrien selain daripada fotosintesis. Okay, fotosintesis secara untuk mensintesis, sekali lagi mensintesis glukosa, dan lepas itu bolehlah digunakan untuk membuat protein dan juga lemak. Tapi itu letak ke tepi ya. Jadi sekarang kita nak tengok apakah jenis nutrisi untuk tumbuhan lah. Jadi tumbuhan karnivor mampu mensintesis makanannya sendiri dengan menjalankan fotosintesis. Ya. Jangan kata tak boleh. Namun, tumbuhan karnivor merempeskan nektar dan mempunyai kelongsong untuk memerangkap mangsanya, iaitu serangga.
Okey, mangsa seterusnya dicernahkan dengan jus pencernaan secara perlahan-lahan. Kalau soalan tanya, cikgu apa itu jus pencernaan? Kalau anda ditanyalah sekali lagi, apa itu jus pencernaan? Maka kemungkinan anda akan kaitkan kepada enzim. Enzim. Jadi benda ini perlu buat ulang kaji. Apakah fungsi enzim? Semua telah disebutkan di tingkatan 4 bab 5. Enzim. Okey, memang penting. Setiap kali bio memang akan tanya enzim juga. Sebab enzim itu adalah sejenis pemangkin yang dihasilkan hanya dalam organisma hidup. Organisma biologi. Maksudnya kita. Jadi kamu perlu faham apakah fungsi-fungsi enzim tersebut. Antaranya untuk pencernaan. Okey. Jadi serangga yang didapat dan ditangkap dapat membekalkan nitrogen kepada tumbuhan tersebut. Okey. Jadi inilah kita nak sambung daripada kita punya topik perbincangan kita nitrogen hari tersebut. Ya. Jadi tumbuhan yang tak dapat nitrogen cukup daripada tanah diserap melalui akar. Antara cara dia berevolusi jadi tumbuhan karnivor. Lepas dia cernahkan organisma itu, dia dapat nitrogen. Jadi kita semua tahu nitrogen itu penting untuk pertumbuhan. Sebabnya apa? Kalau saya tanya Imam Afif, kalau saya tanya kamu, sekali lagi, kamu tanya jawab. Kamu fikir je. Jadi apanya pentingnya nitrogen untuk badan kita? Okey cikgu, saya faham. Nitrogen itu cikgu dah sebut dalam kelas, nitrogen penting untuk pembinaan protein dan juga asid nukleik. Tengok balik nota kamu. Sekali lagi, nitrogen penting untuk pembinaan protein dan juga asid nukleik. Jadi, pentinglah. Jadi dia serapkan nitrogen melalui cara apa? Merangkapkan serangga ataupun organisma kecil. Okey, ini cara dia lah. Jadi cara untuk tumbuhan karnivor. Okey, sebab dia tahu tanah dia itu kekurangan sumber nitrogen. Jadi dia berevolusi. Okey, saya harap kamu nampak kenapa cikgu pilih topik 3.3 ini. Dia kaitkan balik. Cikgu dah cakap hari itu, dia saling berkait. Okey, saling berkait. Harap boleh anda boleh faham. Okey, kamu boleh nampak beberapa contoh periuk kerun kat depan mata. Dekat skrin . Kalau tak nampak, sila bagi tahu. Kamu boleh buka mikrofon kamu dan mengadu. Cikgu tak nampak apa-apa. Okey, sila bagi tahu kalau tak nampak. Okey, haraplah nampak semua. Dan juga perangkap lalat Venus. Okey, dan juga sundew. Sundew ini kamu nampak di atas batang ini ada macam ada air, sundew, dew, itu dia kata. Jadi itulah sebenarnya ada nektar di situ. Orang dia akan perangkapkan serangga yang ingat benda ini ada nutrien ataupun manis, datang. Dan memang ada bau lah. Jadi mereka terperangkap di atasnya, lepas itu dicernahkan. Okey, cikgu pun tak nak buang masa. Ada lagi satu panggil tumbuhan parasit. Okey, sebelum cikgu pergi jauh, cikgu nak sharekan skrin balik mengenai buku teks . Okey, cikgu kerap sebut perkataan nutrisi . Nutrisi. Okey, nutrisi, kamu perlu faham dia punya definisi . Kamu boleh tengok pada skrin bahawa nutrisi ialah proses organisma memperoleh tenaga dan nutrien daripada makanan. Tujuannya untuk pertumbuhan, penyelenggaraan dan pembaikan tisu yang rosak. Nutrien, dia untuk dapatkan nutrien. Jadi, kita faham secara tumbuhan mendapat nutrien khususnya dari akar, menyerapkan nutrien dari tanah, masuk ke dalam akar. Tapi benda ini cikgu tak sebut hari ini. Itu pada standard kandungan 3.2. Tapi secara fikir, akar masuk. Tetapi macam tadi tumbuhan karnivor, tanah tak cukup nitrogen. Jadi dia adalah cara dia evolusi. Jadi untuk perangkapkan organisma. Apa jenis yang lain pula daripada karnivor? Kamu perlu faham ada 3 istilah ini. Iaitu tumbuhan karnivor, lepas itu tumbuhan parasit dan tumbuhan epifit. Okey, mereka mempunyai penyesuaian yang berbeza daripada tumbuhan lain bagi mendapatkan keperluan nutrisi. Jadi apa itu nutrisi sekali lagi? Nutrisi, cara untuk memperoleh tenaga dan nutrien. Okey. Jadi yang penting cara dia bukan daripada fotosintesis saja. Dia ada cara lain lah.
Murid-murid boleh tengok pada muka surat 68. Sekali lagi buku teks 68, 69. Okey, untuk fahamkan apa yang ada. Kalau kamu ada buku teks. Kalau tak ada, fokus pada skrin saja. Sambung selepas tumbuhan karnivor. Sambung selepas tumbuhan karnivor. Kita ada tumbuhan parasit, betul? Kita tumbuhan parasit. Jadi, tumbuhan parasit pula dia menyerap nutrien air, mineral dan sebagainya hasil fotosintesis daripada istilah dia kita panggil perumah. Kalau English kita panggil host. Host. Perumah, penting. Cikgu, kenapa kamu perlu sebut host itu, perumah itu beberapa kali? Senang je. Okey, andai kata ada satu cacing dalam perut kamu. Okey, cacing itu menyerap nutrien dari badan kamu. Dia menyerap curi. Curi tenaga, curi nutrien semua. Itu cacing ialah parasit. Parasit. Sebut parasit dah. Parasit. Yang dia tinggal di dalam badan manusia itu, kita panggil apa? Bukan parasit. Kita panggil dia perumah. Perumah host. Okey, perlu faham ya? Perumah. Jadi, ada beberapa contoh kat di depan mata kamu sekarang. Antara, okey, mistletoe, tumbuhan parasit yang berfotosintesis. Tengok. Walaupun parasit, dia masih berfotosintesis. Tapi, disebabkan dia tak dapat cukup nutrien yang perlu. Nutrien dia tak cukup, biasanya nitrogen. Jadi, dia perlu serap daripada tumbuhan lain. Okey. Okey, mahupun daripada organisma lain. Okey, dodder. Tumbuhan parasit yang tidak berfotosintesis. Jadi, bergantung kepada soalan yang adalah nampak yang warna orange itu. Dan di Malaysia, tumbuhan parasit yang sangat terkenal itu ialah Rafflesia. Saya nak tunjukkan dulu Rafflesia ni. Okay, Rafflesia. Bunga, nampak macam bunga. Tapi sebenarnya dia parasit. Cikgu, parasit apa? Parasit apa ni kan? Kita nampak dia berbunga. Okay, dia macam bunga kan? Dalam itu, okay, cikgu, kalau kamu kata dia carnivore, saya mungkin logik fikir. Okay, dia boleh masuk dalam, terperangkap ke dalam bunga Rafflesia tu. Tapi sebenarnya tidak. Tapi sebelum kita pergi jauh, tumbuhan parasit rujuk kepada tumbuhan yang hidup menumpang pada tumbuhan lain. Menumpang. Iaitu perumah. Yang ditumpang itu kita panggil perumah. Kalau kamu masih tak boleh faham parasit perumah ini, macam ni lah cerita dia. Contoh. Okay. Kalau Imam Afif. Contoh dia. Sebab tadi banyak cakap kan. Kita guna contoh lah. Kalau dia pinjam nota daripada Felicia. Dia pinjam. Setiap kali kelas dia pinjam buku teks. Pinjam nota daripada Felicia. Tapi Felicia minta dia pinjam nota. Dia tak bagi. Tak ada. Semua pun tak ada. Buku teks pun tak ada. Jadi hubungan ini senang je. Imam Afif adalah parasit. Sorry lah kalau tersinggung. Ini contoh saja. Okey. Manakala Felicia itu adalah perumah. Diambil semua benda lah. Tapi kita tak rujuklah pada manusia. Okey. Janganlah macam tu kan. Kita sekarang pada tumbuhan. Tumbuhan yang saya tahu. Mesti kamu tengah nak sebut kan. Tapi nanti cikgu akan baca ya. Sabar. Jadi parasit yang hidup menumpang pada perumah tumbuhan lain. Jadi dia punya akar itu akan menyerap bahan organik, mineral dan air daripada perumahnya dengan menembusi batang perumah sehingga ke bekas vaskular perumah. Dan kalau kamu sudah belajar bab 4, memang tak ada masalah untuk faham apa itu bekas vaskular. Bekas vaskular ini rujuk kepada apa? Rujuk kepada apa? Biasanya xilem. Xilem dan phloem. Okey, xilem dan phloem. Okey, ini menyebabkan tumbuhan parasit membesar lebih cepat dan subur, manakala perumah akan mengalami kekurangan nutrisi, mengering dan akhirnya mati. Jadi bayangkan Rafflesia ini, dia punya akar masuk ke dalam tanah dan menyerap nutrien daripada akar tumbuhan lain. Itulah cara hidup dia. Bayangkan. Jadi cikgu pun tak nak buang masa, itulah Rafflesia parasit. Jadi jangan nampak dia merah, cantik, kaitkan dia dengan carnivore, mungkin dalam itu busuk, lalat semua masuk, dia makan. Bukan. Dia memang parasit. Cara hidup dia memang bersifat parasit. Okey? Ada soalan ke tak? Sebelum cikgu pergi jauh, cikgu baca dulu pada chat box saya kejap ya. Ada. Ya. Muhammad, apa masalah Imam Muhammad?
Tadi tak ada respon, sekarang respon pula rajin. Bagus lah. Bukan. Tadi saya baru solat. Oh, Allahu Akbar. Bagus lah murid sekarang ni. Solat di tepi skrin mesti dapat banyak pahala lepas ni. Okey, sekarang sambung dulu. Jadi kita sambung sampai tumbuhan epifit. Okey, 3 ya. Kita dah sebut carnivore, parasit, sekarang epifit. Jadi tumbuhan yang tumbuh di pokok lain, dia menyerap air hujan dan menghasilkan makanan sendiri. Adakah tak dia lekat pada pokok lain, dia ambil nutrien dari pokok? Tak ada, tak ada. Dia tak ambil, dia hanya tumpang je. Akar dia mungkin lilit pada pokok itu, tapi dia tak masuk dalam bekas vaskular ambil nutrien, dia hanya tumpang je. Okey, yang tadi menumpang itu ambil semua nutrien, ini tumpang tak berikan efek. Kalau kamu tengok pada kita punya sekolah, nampaklah paku-paku tanduk rusa ke ataupun makhluk orkid pun je. Orkid walaupun kamu nampak dia punya akar macam lekat pada pokok, tapi dia punya akar itu tak masuk ke dalam batang pokok, tak kan? Dia hanya tumpang lirik je. Dia nak dapat sokongan je. Okey, jadi dia ada epifit. Dia tumbuh epifit. Sebab kenapa dia nak lilit pokok? Sebab dia biasanya pokok kecil. Pokok yang kecil, jadi dia kalau kat bawah tak dapat cukup matahari, dia nak pergi tinggi. Macam mana tu? Dia akan lilit. Ikut pokok yang panjang tinggi, dia akan lilit ke atas lah. Sampai ke atas dapatlah cukup cahaya matahari. Okey, itu biasa berlaku lah cara dia punya konsep macam tu. Jadi tumbuhan epifit merupakan tumbuhan hijau. Dia makan sendiri. Dia hidup pada pokok tumbuhan lain, masih panggil perumah. Okey. Biasanya, lazimnya epifit dia tumpang untuk mendapat lebih banyak cahaya. Kenapa? Lebih tinggi. Untuk berfotosintesis lebih. Okey. Jadi, tumbuhan ini mensintesiskan makanannya sendiri, maka dia tidak mengancam perumah. Tidak mengancam. Kenapa dia tidak mengancam? Sebab akar dia tidak menembus masuk pokok perumahnya. Tidak menembus masuk rumah. Apa? Tidak menembus masuk tumbuhan perumahnya. Tidak. Okey. Jadi dia hanya menyerapkan nutrien yang berada di celah-celah batang pokok. Maksudnya kalau dia lilit, okey, celah-celah itu ada sedikit tanah ke nutrien ke semua dia akan serap lah. Okey. Kebanyakan epifit memang batang yang bengkak yang dapat menyimpan banyak air. Okey. Jelas ke tak jelas? Kalau jelas, saya nak minta respon sikit juga, sila angkat tangan. Kalau betul-betul faham, angkat tangan je. Saya tengok ini ya, sebab benda ini nanti Jeku dah belikan class point punya sistem. Kalau Jeku nanti buat kelas akan datang, Jeku akan gunakan class point. Lagi best. Kita akan tengok ada respon nanti ya. Hari ini kita lebih kepada fakta dulu, belajar hafal dulu. Berharap kamu semua boleh faham lah. Okey? Siapa ada soalan, sila tanya. Kalau tak ada, kita akan pergi proceed kepada bab 8 tingkatan 4. Tingkatan 4. Okey? Jadi siapa soalan? Tak ada kan? Nanti ya masa akan datang Jeku akan guna class point. Tapi hari ni belum lagi. Sebab kalau Jeku guna yang tak register, hanya 5 orang murid saja yang boleh respon lah. Kita tengok pun dah ramai daripada kita sebut. Jadi Jeku dah beli. Masa akan datang Jeku akan buatkan sedikit interaksi melalui PowerPoint. Kita akan tengok siapa yang jawab, siapa yang tak jawab. Okey? Jadi kita sambung. Kita sambung yang murid-murid. Sambung sekarang. Terima kasih. Okey? Tak ada soalan, kita akan sambung untuk terima kasih kepada ahli. Okay. Jadi sekarang kita sambung untuk bab 8 ataupun bidang pembelajaran 8 lah. Kalau ikut di SKP kita panggil bidang pembelajaran. Bab itu bidang pembelajaran. Cikgu, apa ini? Langsung saya tak ingat. Bagus. Kalau langsung tak ingat clear, saya akan sebut bahawa dalam bidang pembelajaran bab 8 ini ada 4 subtopik yang kamu akan belajar. Cikgu, keluar dalam exam, jangan tanya. Jangan tanya. Dia keluar dalam SPM biasanya. Okey? Jadi sekarang, cikgu nak terus masuk ke dalam standard kandungan yang pertama dalam bab 8 ni. Yang pertama. Jadi cikgu, apa dia? Kalau kamu tengok pada skrin, kamu tengok pada skrin tengok cikgu dah cuba share dengan skrin dengan kamu semua. Kalau tak nama bagi tahu. Ya, yang pertama, jenis sistem respirasi. Kalau kamu dah belajar sistem peredaran darah, sama je. Jenis sistem peredaran darah. Jenis. Ada berapa jenis? Serangka,
ikan, amfibia dan manusia. Ada 4. Okey. Lepas tu mekanisme pernafasan kita nak belajar. Sekarang juga. Kalau sempat, kita akan sentuh juga 8.3. Pertukaran gas dalam manusia. Di sini ada 2 istilah. Kalau kamu ingat. Pernafasan. Pernafasan ini berujuk kepada kamu tarik nafas, hembus nafas. Ventilasi. Dia main ventilasi lah kat sini. Hembus, tarik. Jadi, udara luar masuk ke dalam paru-paru. Itu kamu dah belajar. Itu hanya ulang kaji balik je. Tetapi, kamu perlu faham. Udara sampai ke paru-paru. Kamu perlu, sel-sel badan kamu perlu oksigen. Jadi, okey, paru-paru kita faham. Macam mana sel-sel di jari, hujung jari dapat oksigen. Sini paru-paru, sini jari. Jadi, untuk memahami konsep dia, sekali lagi, juga ulang, sistem peredaran darah. Darah akan angkut oksigen daripada paru-paru, pergi melalui salur darah, arteri sampai ke hujung jari ataupun pergi hujung kaki. Sama pun ke hujung kepala. Jadi, nampak konsep dia? Kita belajar 8.2 hanya luar ke paru-paru, paru-paru keluar habis cerita. Tapi pertukaran gas dari dalam paru-paru pergi ke sel. Jadi, kita nak perlu jelaskan di sini. Jadi, cikgu pun tak nak buang masa. Okey, kita sambung Kalaulah siapa yang ada buku teks tingkatan 4, anda boleh rujuk pada muka surat 128 lah. 128. Okey. Adalah kat sini 128. Kita akan sentuh sekarang apakah ciri penyesuaian struktur respirasi untuk pertukaran gas yang efisien bagi organisma bersaiz besar. Jadi, kalau kamu tengok, kamu perlu duduk di tempat sekarang seorang murid biologi. Biologi Kalau diberikan ameba, satu sel, udara boleh keluar masuk melalui resapan. Okey, saya tak ada masa, satu sel. Tapi kamu, jadi apakah penyesuaian dalam badan kamu untuk mendapat secukup-cukupnya gas daripada persekitaran? Jadi di sini ada 4 perkara. Okey. Satu, biasanya kita panggil nisbah jumlah luas permukaan kepada isi padu. Short form JLP/I yang besar. Cukup apa ini? Ini, kalau masa cukup, kita akan buat satu eksperimen. Okey. Dan kedua, struktur respirasi yang nipis. Dia tak boleh tebal. Itu pasal kat alveolus, kita pun dah belajar tahun lepas kat alveolus di dalam paru. Alveolus itu, permukaan dia setebal satu sel. Dia tak boleh tebal sangat. Kalau tebal sangat, gas keluar masuk pun tak boleh susah. Cikgu, tak apa masa cikgu. Kalau kamu ingatlah, kalau ini alveolus, maksudnya dia setebal satu sel je. Cikgu tengah lukis pada skrin dengan gunakan macam mana kata? Dengan gunakan mouse saja. Jadi dia setebal satu sel. Jadi gas boleh keluar masuk dengan efisien. Kamu boleh faham Dan permukaannya ada lembap. Okey, membenarkan gas respirasi senang melarut, mudah melarut di dalamnya, dan juga tidak lupa dia dilengkapi oleh jaringan kapilari darah. Okey. Kalau untuk manusia lah. Okey, dan juga yang lain. Jadi, di dalam bab ini, sekali lagi, atau standard kandungan 8.1. 8.1, kamu akan sentuh apa? Manusia. Kamu akan sentuh, panggil apa itu? Katak. Kamu akan sentuh juga, katak itu amfibia lah, ikan, dan juga sentuh serangga. Tanpa melengahkan masa, saya sharekan slide yang kamu sudah ada. Boleh cari balik pada Google Classroom. Okey. Cikgu, perlu hafal semua ke? Kita fokus hari ini 2 je. Serangga dan manusia. Serangga dan manusia. Ikan dan amfibia kamu nak baca, lebih baca lah. Jangan tak baca. Saya akan highlight. Tapi kelas malam ini kita fokus serangga dan manusia saja. Okey, sekali lagi jangan tanya. Jangan tanya kenapa ya. Okey, jadi untuk serangga, kita ada sistem trakea. Tengok pada skrin ada sistem trakea. Sistem trakea. Okey. Okey, tapi dalam struktur itu, dalam struktur trakeo nanti kita akan belajar. Dan di permukaan dia ada lubang-lubang yang kecil kita panggil spirakel. Spirakel ya.
Dia laluan udara masuk dan keluar. Masuk ke mana? Masuk ke mana? Yang trakea besar itu, dan kalau cabang kecil itu kita panggil trakeo. Okey. Jadi serangga secara am dia tak ada darah. Dia tak ada darah. Jangan guna istilah darah. Okey? Cikgu, jadi apa nama dia? Dalam serangga, darah dia itu bercampur dengan macam mana kata cecair, macam mana kata cecair tisu badan dia. Ataupun kita panggil cecair interstice dalam badan, campur. Jadi, nama dia sebenarnya bukan darah. Hemolymph. Hemolymph nama dia. Maksudnya dia darah dengan cecair dan antara sel campur sekali. Okey? Cikgu, mana kita belajar ni? Sistem peredaran dalam manusia dan haiwan. Baca pada bab 10. Jadi cikgu pun tak nak campur gaul dua-dua perkara ini. Jadi fokus pada pertukaran gas dalam bukan pertukaran gas, sorry. Sistem pernafasan atau sistem respirasi dalam serangga. Jadi spiraka keluar masuk udara, lepas itu masuk trakea, lepas itu cabang lagi kecil panggil trakeo. Ibarat macam manusia, trakea, bronchus, selepas bronchus cabang lebih kecil kita panggil bronchiol. Okey, jadi trakeo ini merujuk kepada permukaan respirasi yang dia akan melibatkan pertukaran gas secara resapan, secara direct dengan macam mana kata dengan sel. Kalau anda tengoklah. Okey, kalau siapa yang tak faham di sini maksudnya udara masuk. Okey, sampai ke sini dia akan direct secara langsung. Tukarkan gas meresap masuk oksigen. Okey, yang karbon dioksida akan keluar. Melalui trakeo ke trakea, lepas itu ke spiracle. Harap semua jelas ya, 3 perkataan je, spiracle, trakeo dan trakea dan trakeo je. Dia tak banyak. Lepas itu kantung udara ini, okey, ibarat macam paru lah. Jadi ada kantung udara untuk simpankan udara yang cukup-cukupnya. Tengok. Okey, jadi harap semua jelas ya. Harap semua jelas. Dan ulang kaji sikit lah untuk perkara ini. Okey, jadi kita nak faham sekarang apakah ciri dalam ciri sistem respirasi dalam serangga yang menyesuaikan dia untuk membuat pertukaran gas secara lebih bagus. Jadi antara dia mempunyai bilangan trakeo yang banyak. Sila buat hubung kait dengan sistem respirasi manusia sekarang. Okey. Kita ada bilangan trakeo yang baik. Manusia, bilangan alveolus yang banyak. Bilangan alveolus, hubung kait dia. Jadi, sebab dia banyak trakeo, maka jumlah luas permukaan dia besar. Imam Muhammad, faham ke tak? Faham. Bagus. Saya dengar suara kamu, saya terus semangat. Hayya. Ya, semangat. Saya semangat. Saya semangat gila sekarang. Bagus. Kita sambung Jadi, selain daripada itu, nampak ke tak? Dia juga mempunyai dinding yang nipis. Jangan kata tebal. Nipis, macam alveolus mempunyai dinding setebal satu sel. Untuk menyenangkan peresapan gas dengan lebih efisien atau berlaku dengan lebih cepat. Dan dia memang lembap juga. Sebab cecair, dia boleh melarutkan lebih banyak gas. Okey, jadi nampak bersamaan dia tak? Itu yang kata, kaitkan dengan manusia. Cikgu, tadi kamu asyik kata kaitkan manusia, saya dah sebut tadi. Ini. Kalau kamu ingat, ini. Bagi organisma yang besar-besar. Ya. Kita nak kaitkan dengan manusia nanti. Tapi ini secara am adalah konsep dia. Kamu perlu duduk di tempat orang yang belajar biologi. Hello. Apakah? Yes. Apa boleh saya bantu? Siapa bercakap tadi? Cikgu lagging. Cikgu lag Cikgu lag lagi. Cikgu lagging. Sekarang lagging. Okay. Sekarang lagging, betul ni?
Benci. Ah. Betul lagi. Ni baru Lagi. okey. Cikgu nanti Okey guna dah. Maxis line lah. Laju punya line ni. Tak mungkin lah. Ni kalau macam tu cikgu tengah rakam ni harap Maxis dia perlu buat refleksi lah. Maxis. Saya guna Maxis tau. Hoi. Bukan guna yang cikai-cikai punya tau. Jadi kita sambung ya. Kalau anda tengok sekali lagi, kita perlu kaitkan apakah yang ada manusia dan pada serangga. Jadi kita nak cuba fahamkan konsep dia, sambung ya. Kita sambung dengan membuat pemahaman. Okey, ikan nanti kamu boleh baca sendiri. Cikgu pun tak nak sentuh banyak sebab kalau sentuh memang malam tak cukup masa lah. Jadi yang penting anda boleh buat pembacaan sendiri. Cikgu memang ada masuk dalam exam juga ya. Objektif pun sentuh ikan. Pula lah. Memang perlu sentuh lah. Benda itu saling berkait. Okey. Jadi untuk amphibia ataupun katak pun ada. Kalau boleh tengok dalam skrin lah. Ya, cikgu, kamu tunjuk gambar ini. Apa dia? Sekali lagi, kamu nampak ke tak? Kalau cikgu bagi gambar macam ni. Apakah penyesuaian yang ada? Apakah penyesuaian yang ada? Kalau kamu tengok gambar macam ni, kamu boleh bagi tahu cikgu. Okey, cikgu saya nampak. Sebab jaringan dia yang besar. Okey, bagus. Kalau kamu boleh jawab dah dalam hati kamu. Saya percaya ada yang memang jawab. Jaringan besar maksudnya dia punya pertukaran gas pun akan lebih efektif. Cikgu, setebal satu sel ketebalannya. Ya. Dan juga cikgu, persekitaran dia mesti lembab. Semua betul. Kalau kamu menjawab. Jangan risau. Kalau masa akan datang nanti cikgu buatkan Google Meet macam ni, cikgu akan gunakan ClassPoint. Cikgu dah mula perkenalkan teknologi baru, ClassPoint. Hari ini saya ingat dah guna. Tapi saya fikir, free version hanya boleh 5 orang yang melibatkan diri, 5 ke 10 je. Jadi, tak sesuai lah. Tunggu cikgu beli dulu. Minggu depan insyaAllah akan dapat. Okay. Jadi, benda ini kamu perlu faham ya. Jadi, belajar struktur respirasi ada 4. Tapi malam ini kita fokus kepada serangga dan manusia saja. Jadi, untuk manusia, kalau kamu boleh tengok pada skrin sekarang. Okay. Ini, tadi itu berparu untuk kita punya panggil apa? Katak. Tapi untuk manusia. Ini kamu telah belajar tingkatan 3. Saya tak nak buang masa pergerakan udara sampai ke berparu. Okey, itu wajib tahu. Nanti kita akan sentuh mekanisme pernafasan 8.2 itu. Tapi sebelum itu, kita perlu faham juga apakah penyesuaian yang ada. Jadi kamu nampak alveolus. Okey, bentuk alveolus macam mana dalam bronchiol. Kalau kamu boleh bagi tahu dengan sekali lagi yakin apakah penyesuaian yang ada? Apakah penyesuaian yang ada? Cikgu, saya tahu. Okey, bilangan alveolus yang mana antaranya? Sebab dia menyediakan jumlah luas permukaan yang besar untuk pertukaran gas. Dia mesti banyak. Dia tak mungkin satu biji saja. Dia memang banyak-banyak biji dan banyak-banyak alveolus. Dan tidak lupa juga dia adalah dinding alveolus yang nipis, memudahkan peresapan gas. Kalau dia tebal, peresapan berlaku dengan payah, susah. Okey, dan dinding alveolus mesti sentiasa lembab, gas respirasi boleh larut dengan mudah. Okey, dan dilingkari oleh jaringan kapilari darah untuk mempercepatkan pengangkutan gas respirasi. Itu pasal kalau kamu tengok balik gambar Raja ni, nampak ke tak? Dia punya jaringan banyak-banyak. Kenapa nak macam ni? Kenapa dia mesti macam tu? Sebab pertukaran gas boleh berlaku dengan lebih cepat. Maksudnya dalam sel darah itu yang diangkut oleh sel darah merah itu kan angkut karbon dioksida masuk ke dalam paru contoh. Jadi sebab banyak kapilari darah, banyak sel darah merah, maka gas karbon dioksida senang untuk dikeluarkan secara banyak, cepat dan boleh mengangkut oksigen lebih cepat. Dia akan resap masuk lebih banyak oksigen. Okey? Jelas ya? Jelas ya Alia? Jelas. Silap. You Alia ke? Oh bro, you Alia ke? Silap lah. Silap lah. Jadi yang penting Alia jelas tak Alia? Oi Alia. Ataupun Alia tak ada? Soal sendirian ni saya. Alia ada? Sedih cikgu, Alia tak ada. Alia ada tak? Tak ada. Sedih lah, sedih saya. Tadi macam ada respon daripada dia.
Oh ini Alia ni Najwa ni, bukan Alia ni. Okey, tak apa. Tadi boleh faham ya? Akif boleh faham tak? Boleh. Akif boleh faham Akif? Faham dok. Akif? Faham lah. Lah. Okey, bagus. Kita sambung Jadi secara persamaan semua manusia dengan haiwan, kalau kamu tengok haiwan lain lah, cikgu serangga pun termasuk haiwan ke? Ya. Mereka mempunyai jumlah permukaan yang besar dan mereka mempunyai membran respirasi yang nipis. Jadi kalaulah seorang tanya kan, kamu perlu khusus lah. Kalau untuk kita punya manusia, kita rujuk pada aulus yang nipis. Kalau untuk macam serangga, kamu akan sebut apa yang nipis. Jadi perlu faham dinding, tracheal lah, dan juga ke semua membran respirasi sentiasa lembab. Jawablah mana membran respirasi tu. Okey, kalau kita punya manusia membran aulus. Okey, kalau kita sebut pasal ikan, membran apa pula? Membran apa? Kalau ikan. Siapa boleh sebut ikannya? Ya? Ikan? Jadi kalau siapa yang nak sebut ikan, kamu perlu rujuklah pada muka surah berapa? 130. Okey? Jangan kata insang. Okey? Jangan cakap filament. Jawapan dia lamela lah. Kamu boleh nampak dalam gambar raja tu lebih khusus ke dalam. Okey? Jadi benda itu kalau kamu nak belajar sempat lagi. Benda lagi lewat lah. Dan juga kesemua serta dilengkapi jaringan kapilari darah selain serangga saja. Okey? Jaringan kapilari darah yang luas. Jaringan. Okey, jaringan. Kamu boleh tengok sendiri perbezaan antara serangga, ikan, katak dan manusia dalam skrin ni. Cikgu, mana dapat nota ni sekali lagi? Sendiri cari dalam Google Classroom. Cikgu dah share. Cikgu tak kena kod dia. Betul kan? Ataupun tak jumpa. Kalau tak jumpa nanti bagi tahu dalam WhatsApp. Cikgu tengok macam mana bantu nanti. Okey? Ini baru pertama. Cikgu nak sekarang pergi kepada mekanisme bernafas. Mekanisme bernafas. Ada dua perkara yang kamu perlu belajar dalam sistem respirasi manusia. Okey? Satu, udara masuk ke dalam peparu. Okey. Masuk, kita tarik nafas. Keluar dari peparu, kita panggil hembus nafas. Settlekan yang dulu. Ini yang 8.2. Lepas dah sampai ke peparu, darah itu angkut oksigen dari peparu ke sel-sel seluruh badan. Itu melibatkan pertukaran gas. Okey? Antara sel darah merah dari alveolus ke seluruh badan. Sel darah merah angkut oksigen dari peparu pergi ke sel hujung jari ini, keluarkan oksigen melalui resapan. Itu cerita lain. Jadi murid-murid, okey, tengok pada skrin. Okey, kita ada dua perkataan yang penting. Tarikan, hembusan nafas. Tarikan dan hembusan nafas. Okey? Jadi macam mana kita nak tarik nafas? Dua istilah ini malam ini juga tolong masukkan ke otak. Satu kita panggil tekanan, short form dia P. Satu lagi isi padu V. Okey, kita akan gunakan konsep ini sampai bila-bila. Maksud dia, okey, kalau kamu tengok hubungan dia adalah tekanan adalah berhubung secara songsang dengan isi padu. Maksud dia, kalau kita nak tekanan tinggi, isi padu perlu kecil. Kalau kita nak tekanan rendah, isi padu harus besar. Dia bersongsang, hubungan songsang. Jadi, kalau anda tarik nafas sekarang murid-murid, saya tahu kamu kat skrin sekarang ada yang baring. Tak apa. Sekali lagi, saya memang dah ajar hari itu. Kalau lupa, tengok badan sendiri je. Tarik nafas. Okay, kamu memang akan rasa bahagian dada kamu gerak keluar dan ke atas. Jangan kata cikgu, saya tarik nafas masuk dalam. Tak mungkin. Secara logik dan secara siapa tarik nafas, dia akan rasa dada dia kembang keluarlah. Kalau dia hembus nafas, dada dia akan bergerak masuk ke dalam. Okey, jadi apakah
proses pernafasan untuk manusia dulu. Okey? Sabar ya. Jadi, Biku, serangga ini apa cerita? Sabar. Saya akan sentuh lagi nanti. Baik, kita pergi pada manusia dulu. Okey? Biku, kenapa cepat sangat ni? Amphibia lagi ni. Sabar. Nanti saya akan sebut. Jadi, dengan cepat, Biku, benda ni perlu hafal ke? Memang dah diajar sejak tingkatan 3. Kalau tak percaya, orang boleh tanya murid tingkatan 3. Memang mereka dah belajar. Kamu hanya perlu lebih khusus kepada otot ada luar dan dalam. Jadi aku dah cakap ya. Jadi kamu perlu terangkan kalau kamu nak tarik nafas. Udara masuk ke dalam hidung ke paru. Jadi tekanan di luar perlu lebih besar. Tekanan atmosfera di luar badan perlu lebih besar. Baru dia boleh gerak ke dalam hidung. Cikgu, saya sedut je pun. Tarik. Ya, macam mana tarik? Kau boleh faham macam mana tarik? Jadi, fizik. Kita kalau nak menyebabkan gas bergerak satu ke satu tempat, mesti ada perbezaan tekanan. Contohnya macam mana hasilkan angin kan? Angin monsun. Jangan cakap kamu tak pernah belajar geografi. Ini memang kalau tak belajar, cari cikgu geografi kamu. Kenapa ada angin, pergerakan monsun tu semua? Sebab ada tempat dia panas, ada tempat dia sejuk. Perbezaan tekanan. Jadi barulah ada angin. Felicia faham ke tak, Felicia? Oh, Felicia. Are you there? Faham. Bagus lah. Najwa? Oh, Najwa. Ya, faham. Dia macam ni. Jadi senang je. Jadi sekarang tekanan luar perlu tinggi, tekanan dalam perlu rendah. Jadi macam mana tekanan dalam itu rendah? Maksudnya isi padu dalam itu perlu besar. Saya ulang, isi padu dalam perlu besar. Habis cerita. Jadi macam mana isi padu dalam itu besar? 3 perkataan kau boleh ingat. 3 je. Kau perlu ingat ada satu benda panggil otot interkostal. Satu lagi panggil sangka rusuk. Tak ada saya tak sebut peparu. Tak ada. Jangan sebut paru. Dan satu lagi kita panggil otot diafragma. Mesti ada otot. Jadi apa yang mereka buat dalam otot interkostal, sangka rusuk ni, otot diafragma, satu tujuan je. Besarkan kita punya isi padu. Besarkan isi padu di dalam sangka rusuk. Dia nak besarkan. Kenapa nak besarkan? Jadi dalam ini, tekanan akan jadi rendah. Kat luar tekanan akan jadi tinggi. Jadi dia akan masuk. Jadi, apa yang kamu hafal perlu ikut logik. Otot diafragma akan bergerak ke bawah. Mengecut gerak ke bawah. Kenapa? Isi padu besar. Sangka rusuk akan dinaik ke atas. Kenapa? Tambahkan isi padunya. Otot interkostal luar mengecut. Itu pasal kalau kamu tarik nafas, kamu rasa dada ini ketat sikit. Sebab apa? Dia tarik ke atas supaya isi padu itu jadi besar ke dalam. Habis cerita. Jadi dalam itu akan jadi tekanan rendah. Kalau luar itu tekanan tinggi. Okey? Jadi isi padu rongga toraks itu bertambah. Ada 4 perkataan. Rongga toraks. Okey? Sangka rusuk ini rujuk kepada tulang. Okey? Yang cikgu tadi sabut yang ketiga sebenarnya rongga toraks. Cikgu serius guna istilah tu. Dah syok sangat kan? Jadi rongga toraks akan bertambah. Isi padu rongga toraks. Bukan peparu. Okey? Tak ada peparu yang kita nak sebut berubah. Hanya selepas udara ditarik masuk ke dalam peparu, baru peparu berkembang besar. Itu kamu perlu faham. Okey, isi padu apa yang akan bertambah sekali lagi? Jawapan dia rongga toraks. Rongga toraks, bukan sangka rusuk. Rongga toraks. Okey? Ya, toraks. What is it called in English? I've forgotten suddenly. Thoracic vacuum volume. Nanti kita akan cari ya. Okey? Jadi yang penting tekanan dalam itu rendah, tekanan luar atmosfera itu tinggi, baru udara ditarik masuk. Okey, sama juga dengan hembusan nafas, semua akan terbalik. Konsep dia sama juga. Kalau kita nak keluarkan gas dalam peparu, jadi tekanan dalam okey, rongga toraks itu harus tinggi, tekanan atmosfera kat luar harus rendah. Jadi luar rendah, dalam tinggi. Jadi macam mana nak jadikan tinggi? Dalam isi padu perlu jadi
kecil. Jadi macam mana jadi kecil? Semua yang berlaku kat sini, otot intercostal, sangkal rusuk, otot diafragma, satu tujuan je. Untuk jadikan isi padu dia kurang. Isi padu apa sekali lagi? Rongga toraks. Isi padu rongga toraks akan jadi kurang. Maka dalam tekanan akan jadi tinggi. Keluar tekanan jadi rendah. Jadi udara akan ditekan keluar, ditarik keluar, didesak keluar daripada peparu keluar. Okey, harap jelas. Cikgu, jadi itu je kita nak belajar ke? Seperti yang cikgu dah cakap. Penyesuaian itu, cikgu belajar faham semua ke? Memang tak sempat. 1.5 jam saya pernah buat, sempat dia sentuh udara manusia je sebenarnya. Tapi yang penting cikgu akan sentuh secara laluan cepat. Ada mekanisme pernafasan serangga. Okey, kalau kamu tengok, cikgu perlu belajar ke? Untuk SPM dia. Cikgu ulang untuk SPM dia. Okey. Faham maksud tersirat dia lah. Okey, yang penting kamu perlu faham macam mana dia tarik nafas. Cikgu, mana boleh dapat nota ni sekali lagi? Kalau tak jumpa Google Classroom, cari je sampai dapat. Dia punya konsep sama je. Kalau dah nak udara masuk dalam badan, tekanan atmosfera, tekanan luar harus lebih tinggi daripada dalam. Dalam tekanan rendah, luar tekanan tinggi, okey masuk. Konsep sama je. Jadi macam mana nak tekanan dalam itu rendah, maksudnya isi padu dia perlu besar. Isi padu besar, tekanan dalam rendah, maka udara yang kat luar tekanan tinggi, tekanan atmosfera tinggi, dia akan tekan masuk. Okey? Dia akan tekan masuk. Udara akan masuk ke dalam. Kalau untuk serangga, dalam trakea. Okey? Tengoklah konsep dia sama je. Tekanan, isi padu. Tapi tekanan apa, isi padu apa. Untuk manusia, tekanan rongga toraks. Bukan tekanan peparu. Jangan ingat peparu saja. Peparu masuk oksigen, ada karbon dioksida itu. Tapi macam mana udara boleh masuk keluar peparu, isi padu rongga toraks yang dimainkan. Untuk serangga, isi padu abdomen. Dan untuk ikan pula, ikan pun ada besar kecil ke? Dia tak ada peparu. Dia ada besar kecil tapi tak libatkan peparu, dia libatkan mulut. Itu pasal kalau ikan nak bernafas, cikgu, ikan bernafas ke? Ya. Tapi dia tak boleh guna hidung dalam air. Tapi dalam air itu ada oksigen. Jadi dia perlu tarikkan air ke insang, pertukaran gas berlaku di insang lah. Dia nak tarikkan air. Jadi air perlu gerak dari luar ke dalam. Maksudnya luar mesti tekanan tinggi. Masuk mulut mesti tekanan rendah, mulut tekanan rendah. Jadi macam mana tekanan rendahkan mulut, isi padu dalam mesti jadi besar. Jadi ya masuk, sedut masuk. Kamu boleh nampak. Nampak Jadi kamu boleh nampak ruang operculum dibesarkan. Sebab apa? Isi padu dia boleh bertambah, maka besar, dalam besar, tekanan tinggi ke rendah, Imam Afif. Kalau isi padu dalam itu tinggi, dalam itu isi padu tinggi, tekanan dalam itu rendah ke tinggi? Hello? Hilang dah ke? Ya, dia tengah tidur rasanya. Soalan senang je. Kalau dalam isi padu besar, dalam mulut itu, rongga mulut, manusia rongga toraks, ikan rongga mulut, serangga abdomen. Sekarang rongga mulut isi padu besar. Jadi tekanan dalam rongga mulut itu jadi kecil ke ataupun lebih tinggi? Hello, Imam Hafiz ada tak? Atau Imam Hafiz tengah buat benda lain dah? Tengok COVID ke? Ada. Tengok COVID ke mesin? Tak, tadi mak panggil. Mak panggil. Okey, bagus. Tak apa. Okey, saya dimaafkan ya. Okey, jadi sekarang tekanan dalam mulut sebab isi padu besar, tekanan dia kecil. Jadi luar itu tekanan tinggi, air sedut masuk dalam mulut. Cikgu, biar betul ni, sedut air. Ya, pernah tanya ke tak kenapa air masuk ke dalam mulut? Ataupun soalan fizik kamu pun ada tanya.
Straw. Kenapa air boleh sedut masuk? You tak boleh jawab tadi masuk jawab SS fizik ni tau. Kenapa kamu sedut? Je. Macam mana boleh sedut itu, air itu naik daripada air? Imam Muhammad? Ya. Nampak tak? Sedut. Straw. Jadi, ada perbezaan tekanan. Faham ke tak perbezaan tekanan? Atika, faham Atika? Atika, are you there? Faham. Bagus. Nanti jawab ya fizik. Saya tak nak cakap untuk fizik. Tapi yang penting ada perbezaan tekanan. Kalau kamu nak masuk mulut, maksudnya udara harus tekanan lebih tinggi ke lebih rendah? Lebih rendah. Kalau nak sedut, tinggi. Ah, Baru dia boleh sedut. masuk. Tolak masuk. Faham Tinggi, tak? tinggi. Faham ya? Jangan kata cikgu sedut-sedut lah. Ya, saya tahu. Ada orang tak nak fikir macam mana. Jadi sekarang kamu belajar sains, fizik ajar kamu tekanan, hubungan tekanan ini tau. Jadi sebabnya ada perbezaan tekanan, maka kalau kamu guna straw, baru air boleh naik straw masuk mulut. Kalau tak ada perbezaan tekanan, benda tak akan berlaku. Jadi untuk ikan pun sama. Air nak masuk mulut, dalam itu tekanan rendah, luar tekanan tinggi, okey, air gerak masuk. Masuk mulut, pergi ke insang, keluar insang. Jadi macam itulah cerita. Jadi dalam air itu ada oksigen, ketika dia masuk insang itu, dalam insang ada filament, ada lamela. Jadi di situ pertukaran gas berlaku. Okey, tak nak pergi jauh lah. Itu untuk ikan. Saya yakin objektif ada. Bulat tu. Okey? Tahun lepas pun dah. Hello? Ada peparu, macam mana dia nak masuk peparu? Udara nak masuk ke dalam peparu, kat luar tekanan tinggi, kat peparu tekanan rendah. Jadi dia akan masuk ke dalam, tolak masuk udara dari luar ke dalam peparu. Jadi untuk kita punya amfibiah, ada jugalah hembusan nafas dan tarikan nafas perlu belajar. Dan saya tak nak sebut panjang lah sebab benda ini dia akan menjadikan kamu tak faham. Bukan apa tak faham, keliru. Jadi last untuk 8.5 mekanisme pernafasan khusus pada manusia, tengok pada skrin. Tengok pada skrin. Apa yang dia nak bagi tahu? Kalau kamu tengok gambar raja ni, apa yang dia nak bagi tahu? Maka kamu nampak apabila udara nak ditolak masuk, tekanan dalam asalnya rendah, nampak? Tekanan dalam. Tengok ini, anak panah ini, tengok. Dia cuba nak tengok, dia nak kaitkan kat sini. Kalau dia nak tolakkan udara, ruang kat dalam ini, tekanan dia akan jadi tinggi. Tolak udara. Sekali lagi, kalau saya minta siapa-siapa yang boleh jawab, apakah nama ruang? Ruang yang tutup peparu kita ni, apakah nama ruang itu? Jawapan bukan lain, iaitu rongga toraks. Rongga toraks. Boleh faham ke tak? Mira ada tak Mira? Boleh. Mira ada Mira? Tak ada. Mira tak ada. Ada ya. Faham ke tak Mira? Boleh faham ke tak? Faham ya. Jadi kita nak cepat ya. Saya pun tak nak mengambil masa banyak. Saya nak hanya ni malam ni kita fokus beberapa je. Okey? Jadi last sekali standard kandungan 8.3. Okey, bagaimana pertukaran gas berlaku dari sel. Okey, bukan dari sel. Memang dari sel pun sel akan ambil karbon dioksida. Dari kita lebih kepada daripada alveolus atau peparu ke sel. Jadi pendek katalah, kamu ada dua jenis gas yang perlu faham. Satu ialah oksigen, satu ialah karbon dioksida. Okey? Tengok pada skrin, hadam kejap je. Kamu tengok ada peparu, ada organ, maksud sel-sel badan lah. Jadi dengan cepat, ulang kaji. Kamu dah belajar hari itu jantung. Hari itu pun dah belajar warna kan. Jadi kamu nampak bahawa, okey, darah akan diangkut dari jantung dua kali ya. Satu kali pergi ke peparu. Kalau cikgu lukiskan pada skrin dengan pen merah ni, pertama dia satu bulatan yang pertama ke peparu.
Okey. Warna pen merah, sekarang cikgu gunakan pen lain pula. Pen kuning. Pen kuning pula. Sekali satu round lagi daripada jantung ke tisu badan, balik ke jantung. Jadi ada dua tempat yang kamu nampak secara am di sini. Satu ialah tisu badan. Perlu tahu ya, destinasi dia. Satu lagi ialah peparu. Mana peparu? Kita guna rongga Ehlers lah. Rongga Ehlers. Tak boleh guna kuning, nanti salah faham pula kan. Perlu padam dulu. Okey, kita gunakan merah balik. Merah. Pointer mana pilihan warna. Pink color, merah. Okey, Ehlers. Jadi dua circle. Itu pasal ganda dua. Satu pergi ke peparu, kita panggil peredaran darah pulmonari. Satu lagi pergi ke tisu badan, kita panggil peredaran darah sistemik. Peredaran sistemik. Saya pun tak nak kacau. Balik baca bab 10 itu. Tapi yang kita nak sekarang sebut, oksigen dari peparu, Ehlers, akan diangkut oleh apa? Jawapan dia satu je. Sel darah merah. Eritrosit. Eritrosit. Sel darah merah. Dia akan angkut. Angkut ke mana? Mula-mula masuk ke jantung. Merah. Nampak tak merah ni? Merah. Masih merah. Keluar dari jantung melalui aorta. Okey. Lepas tu ke arteri sistemik. Pergi ke tisu badan. Bawa oksigen. Tisu badan atau sel badan melakukan respirasi. Respirasi. Ya, ada satu soalan khusus respirasi bagi struktur respirasi. Respirasi guna oksigen. Hasil karbon dioksida. Jadi itu pasal oksigen dia habis guna, dia akan ambil oksigen daripada sel darah merah. Masuklah ke dalam sel darah, sel-sel badan. Tapi sel badan hasilkan karbon dioksida. Dia akan masuk balik karbon dioksida ke dalam sel darah merah. Tapi karbon dioksida diangkut dalam 3 cara. Satu, sel darah merah memang kamu akan sebut. Dua, dia akan juga diangkut melalui darah. Larut dalam plasma darah. Nanti kita akan sebut, sabar. Okey, nanti. Jadi dia akan angkut balik ke jantung, hantar ke peparu, Ehlers lagi, buat apa? Buangkan keluar. Buang melalui resapan. Jadi pendek kata. Murid-murid tengok kat depan mata kamu. Okey. Pentingnya aliran darah. Jadi apabila darah masuk ke dalam Ehlers, logiknya yang masuk ke dalam Ehlers, karbon dioksida tinggi ke rendah? Imam Muhammad, masuk ke dalam Ehlers. Tinggi. Tinggi, ya. Oksigen rendah. Jadi berlakulah peresapan. Okey, yang keluar CO2. Yang masuk oksigen melalui resapan. Jadi yang keluar ujung ini akan menjadi tinggi oksigen. Darah beroksigen. Rendah CO2, karbon dioksida. Okey, kita guna istilah tekanan separah. Tekanan separah untuk gas. Cikgu, boleh saya guna apa panggil hari itu kita guna perkataan kepekatan? Boleh, sebab gas larut dalam cecair. Tapi dalam silibus SSM baru ini kita guna tekanan separah. Okey, tekanan separah. Jadi kamu perlu gunakan istilah itu dengan betul. Jadi apabila darah sampai ke Ehlers, melalui kapilari, perlu jelas karbon dioksida tinggi. Apa yang tinggi? Tekanan separah karbon dioksida lebih tinggi berbanding dengan tekanan separah karbon dioksida dalam Ehlers. Sebab ada perbezaan tinggi dan rendah, maka ada resapan berlaku. Karbon dioksida masuk ke dalam Ehlers dari sel darah merah itu. Okey, harus ingat manakala disebabkan oksigen, tekanan separuh oksigen dalam sel darah merah itu rendah, Ehlers sebab kamu tarik nafas, oksigen tekanan separuh tinggi, maka oksigen meresap masuk ke dalam sel darah merah. Okey, kita pun dapat latihan hari itu. Jadi ingat balik benda ini, tengok pada skrin. Yang tertidur itu bangun kejap ya.
Akif, nampak ke tak? Akif? Nampak. Oh, ini soalan nak tidur tu. Bagus. Tapi tak apa. Yang penting nampak lah. Jadi, kamu belum faham? Karbon dioksida akan meresap keluar. Karbon dioksida disingkirkan melalui hidung dan mulut. Meresap keluar masuk ke dalam alveolus. Jadi, ketika anda hembus nafas, karbon dioksida keluar. Okey? Baik-baik ya. Memang ini benda penting. Nanti kamu mungkin perlu jawab lah. Jadi, oksigen akan disedut ke dalam alveolus. Tekanan separuh oksigen tinggi dalam alveolus. Jadi disebabkan tekanan separuh oksigen rendah di dalam sel darah, maka resapan akan berlaku. Okey, resap ke dalam eritrosit. Maka dia akan bawakan oksigen yang tinggi. Okey? Nampak ke tak? Warna dia ni. Warna sel darah merah ni daripada biru, apabila dia keluar dia akan jadi merah. Sebab apa? Dia penuh oksigen sekarang. Penuh oksigen. Okey, oksigen akan bergabung dengan eritrosit ataupun hemoglobin dalam eritrosit membentuk oksihemoglobin. Okey? Jadi dia akan dibawa ke seluruh badan, mana tempat perlu oksigen dia akan angkut dan dia akan bagi. Inilah konsep yang kamu tengok. Okey. Jadi oksigen akan meresap ke dalam eritrosit, bergabung dengan hemoglobin untuk bentuk oksihemoglobin. Lepas tu bawa ke sel-sel badan. Sel-sel badan oksigen rendah sebab respirasi berlaku. Oksigen rendah sebab respirasi menggunakan oksigen. Okey, maka dia akan tarik masuk oksigen dari sel darah merah melalui apa? Tarik masuk melalui apa? Cikgu ulang, oksigen akan ditarik masuk ke dalam sel badan dari eritrosit melalui apa? Siapa boleh jawab? Hemoglobin. Tak. Melalui apa? Proses dia. Hemoglobin ya, tapi apa proses dia? Sekali lagi. Apa proses dia? Nampak ke tak? Apakah anak panah unggu ni? Melalui proses apa sekali lagi? Resapan. Ya, resapan. Jangan kata sedut je. Saya tahu sedut straw. Tapi sedut straw itu pernafasan keluar ke dalam paru-paru. Tapi sekarang dah sel. Jadi dia akan, oksihemoglobin akan terurai dan membebaskan oksigen. Oksigen akan meresap ke dalam sel-sel badan. Okey. Paru, tekanan separuh oksigen adalah lebih tinggi. Maka hemoglobin akan bergabung dengan oksigen membentuk oksihemoglobin. Di dalam tisu badan, tekanan separuh oksigen rendah, okey, maka oksihemoglobin akan terurai membentuk balik hemoglobin dan oksigen. Nampak? Kalau di tisu badan tekanan separuh oksigen rendah, jadi dia akan terurai. Dia akan urai, keluarkan oksigen dia. Okey? Dan last, terakhir, sebelum kita tutupkan topik malam ni, karbon dioksida diangkut melalui 3 cara. Penting ya, sangat penting ya. Melalui 3 cara. Satu, cikgu, dia akan bergabung dengan hemoglobin. Dia bergabung dengan hemoglobin, tapi ini dalam 23% saja. Form 3 memang belajar benda ni. Okey? Dia akan bergabung dengan hemoglobin untuk bentuk karbaminohemoglobin. Namun itu 23%. Yang majoritinya dia akan larut dalam plasma darah. 70% akan larut dalam plasma darah membentuk ion bikarbonat. Kimia. HCO3. HCO3 ni mengandungi CO2 kat dalam. Banyak. Dia akan jadi ion bikarbonat. Okey. Jadi ada lagi beberapa peratus dalam 7% akan bentuk asid karbonik. Asid karbonik H2CO3. Betul, H2CO3. Okey, jadi itu orang kata ini untuk orang kaji. Jadi orang kaji apa? Saya tak letak dalam exam untuk peperiksaan pertengahan tahun. Tetapi untuk SPM wajib tahu SPM. Kenapa? Macam mana kamu biar darah memberi satu signal karbon dioksida tinggi. Karbon dioksida tinggi. Kalau ion bikarbonat kurang sikit sebab dia memang neutral.
Tapi kalau karbon dioksida terlarut sebagai asid karbonik, nama pun asid. Maksud lain, kalaulah kamu buat aerobik, menari, macam mana badan kamu tahu kurang oksigen atau terlalu banyak karbon dioksida, itu yang menyebabkan kamu tarik nafas dengan cepat tau, tanpa sedar. Kalau kamu buat aerobik, sampai ke tahap kamu akan, kenapa kamu nak tarik nafas cepat ataupun hembus nafas cepat ini? Sebab kamu nak keluarkan karbon dioksida banyak dan tarik banyak masuk oksigen. Tapi macam mana badan kamu tahu? Kamu tak macam mengawal. Tolong nafas cepat ke paru ataupun rongga toraks. Tapi dia buat secara semula jadi. Sebab antara dia bermula dengan darah kamu mula menjadi lebih asid. Lebih asid daripada biasa. Okey, jadi badan kamu tahu, okey, ini satu benda berlaku, saya perlu buat homeostasis. Nanti kita akan belajar masa akan datang. Okey? Boleh faham ke tak Iman? Iman Mami? Boleh. Okay. Jadi ada 3 cara ini. Jadi di sel badan, tekanan separa karbon dioksida tinggi. Sebab apa? Sebab Respirasi. respirasi. Maknanya penting nanti keluar dari SMU punya hal respirasi. Karbon dioksida akan meresap ke dalam plasma darah dan juga tidak lupa ke dalam eritrosit. Plasma darah 70% ya, jangan lupa. Campur juga yang tadi 7%. Dan dalam eritrosit 23% saja. Ya, tapi jumlah dia satu dah. Perlu faham. Okey? Jadi karbon dioksida akan bergabung dengan air bentuk asid karbonik. Itulah orang kata, kenapa karbon dioksida tinggi, darah menjadi asid? Perlu jawab. Ini penting sangat. Okey, dia akan bentuk asid karbonik dan proses ini ada enzim yang terlibat, carbonic anhydrase namanya. Okey. Dan pada masa yang sama, asid karbonik tadi dia boleh bentuk ion bikarbonat. Asid karbonik akan terurai bentuk ion bikarbonat. Yang 70% akan bawa dalam bentuk ion bikarbonat. Bayangkan kalau dia tak bawa ion bikarbonat, semua bawa bentuk asid karbonik, mati dah. Darah kamu akan jadi terlalu asid. Kamu boleh pengsan dan mati ya. Itu dia. Jadi boleh faham ke tak? Ya. Boleh. Tak. Okey, tak ingat apa kena kat anak perempuan saya. Jadi kebanyakan ion bikarbonat meresap ke dalam plasma darah dan diangkut ke paru. Jadi kamu boleh nampak ion bikarbonat meresap semula ke dalam eritrosit dan bentuk asid karbonik, dan lepas itu dia akan lepaskan karbon dioksida. Okey, lepaskan karbon dioksida masuk ke dalam paru. Okey? Siapa ada soalan? Saya ulang ya. Oksigen hemoglobin memang betul. Karbon dioksida pun hemoglobin tapi 23%. Kebanyakan karbon dioksida angkut dalam plasma darah. Tengok karbon dioksida, dia campur dengan air. Ini H positif campur HCO3, asal dia ialah asid karbonik. Jadi, aku nak perkenalkan ini dia saja. Okey, jadi itu dia. Siapa soalan? Tak Soalan? ada. Tak ada. Tak ada ya? Jadi, cikgu akan tamatkan kelas sekarang untuk bahagian apa yang kita ulang kaji hari ini. Dan kalau tidak keberatan lah. Cikgu nak minta izin sekali lagi, siapa yang faham tolong angkat tangan. Itu je dia. Saya minta angkat tangan je, tak minta buka mic dah. Siapa yang faham tolong angkat tangan. Okey. Harisha, boleh faham ke tak? Harisha boleh faham ke tak? Okey, good. Persin tak nak angkat tangan. Okey. Okey, itu saja. Jadi, tak nak buang masa, kita akan sembang. Persin tak angkat tangan. Bagus.
Jadi itu saja untuk kelas malam ni. Dan kalau ada apa-apa soalan, kamu boleh tinggal dan tanya. Kalau tidak, sila leave the room dan saya akan uploadkan video ini nanti. Okay, saya akan uploadkan video ini nanti. Itu saja untuk malam ni. Terima kasih. Dan untuk mereka yang baru masuk, cukup duduk record.